Islam ada Nabi kata la yahillu damu muslim. Okay, very good. Sekarang ni kita masuk isu dhabit ibadah. Di sini yang golongan Salafi Wahabi ini, mereka tidak ada dhabit ibadah yang jelas. Cuba tanya mereka, apa maksud ibadah? Dan bilakah seseorang tu dianggap menyembah selain Allah? Apa dia punya yardstick dia? Apa dia punya syarat? Apa dhabit dia? Ini yang Syekh Khalid Bahamid, murid kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, meninggalkan ajaran Salafi, dan sekarang ni dia tengah berkempen keras untuk isqatus salafiyin. Kita kena jatuhkan gerakan Salafi ini. Sebab apa? Ini pegangan dia, isqatus salafiyin, kerana bagi dia pegangan Salafi ini membuat pecah belah kepada masyarakat. Ini statement dia. Saya tak kata saya setuju ataupun saya tidak setuju. Okey. Cuma dia kata isqatus salafi ini kenapa? Sebab Salafi ini, Wahabi ini, dia tidak ada dhabit kepada ibadah. Dhabit yang jelas kepada ibadah itu tak ada. Okey. Kalau kita tanya dia orang akan kata ibadah itu adalah ghayatu at-tadhallul. Satu kerendahan diri yang paling tinggi sekali. Siapa yang merendahkan diri dia, ya, dengan sujud dengan merukuk dan sebagainya, maka dia telah melakukan ibadah. Katalah awak sujud kepada kubur, mereka akan kata itu adalah sembah, itu adalah syirik akbar, itu adalah sembah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah Maturidiyah, kita tidak segopoh itu. Sebab kita tahu sujud ada dua, ada sujud tahiyah, ada sujud ibadah. Ada sujud untuk tahiyah. Tahiyah ni sebagai penghormatan, dan ada sujud ibadat. Buktinya siapa? Nabi Yaqub dan keluarga dia sujud kepada Nabi Yusuf. Okay. Kalau sujud itu adalah penyembahan tanpa ada dhabit, so apa yang membezakan sujud sembah dengan sujud hormat? Ini saya nak tanya sahabat-sahabat. Apa yang membezakan sujud hormat dengan sujud sembah? Yang satu syirik, murtad. Yang satu tidak. Ada i'tiqad ar-rububiyah. Simple. Itu kayu ukur Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Athariyah. Bahawa suatu perbuatan itu hanya dikira sebagai penyembahan bila ada kepercayaan objek tersebut adalah Tuhan. Bila ada i'tiqad rububiyah. Kalau tak ada i'tiqad rububiyah, itu bukan penyembahan. Paling teruk pun awak boleh kata benda tu haram ataupun bid'ah. Apa lagi contoh? Ya. Kita boleh kata sesat, kita boleh kata perbuatan tu sesat, kan? Bagi contoh tertentu, contoh ada orang sujud kepada guru dia. Kita akan kata ini perbuatan sesat. Bahkan ada ulama yang kata secara perbuatan kita tak boleh biarkan, tapi bukan kita memurtadkan dia. Perbuatan ni tak boleh dibiarkan. Kalau dia teruskan, kita akan perangi dia. Itu boleh. Itu boleh. Sebab apa? Sujud ni dia khas. Bila orang fikir sujud, kebanyakan orang akan fikir sembah. Betul? Betul. Anggapan tu tak betul sebenarnya. Tapi kerana kebanyakan orang memahami begitu, we will not allow such actions. Sesiapa yang sujud kepada guru dia, kita kata haram benda ni, you lawan, kita akan penjarakan you atau denda you. Atau do something more than that. Ini dalam kerajaan Islam lah. Okay, sebab apa? Perbuatan itu orang associate dengan penyembahan. Sedangkan tak semua sujud penyembahan. Malaikat Allah suruh sujud kepada Nabi Adam. Takkanlah itu penyembahan. Apa beza dia? Beza dia adalah tidak ada i'tiqad rububiyah dekat situ. So bila ada kepercayaan ketuhanan, barulah dianggap sebagai penyembahan. Contoh apa lagi kita boleh bagi? Awak pergi ke kubur Rasulullah SAW, awak minta, ya Rasulullah, madad, bantuan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, selamat, tolong umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan hujan untuk Allah, umatmu kemarau. Okey, mungkin ada yang kata benda ni jangan buat. Paling teruk pun orang boleh kata benda ni haram. Sebab dia kata itu dah melebihi tawassul. Tawassul cukup, ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Musa SAW, bahawa kau tunaikan hajat aku. Tapi ini kita minta, ya Rasulullah, bantu umatmu. Paling teruk pun perbuatan tu haram. Paling teruk pun perbuatan tu bid'ah. Paling teruk saya tak kata saya setuju Paling teruk pun. Untuk kata bahawa itu adalah penyembahan, dia mesti ada apa? Orang yang minta tu kena ada i'tikad bahawa Rasulullah ni Tuhan. So dhabit dia jelas. Dhabit dia clear.
Sebab kalau tak ada dhabit ni, you akan senang tengok orang sujud kat kubur je. Ni penyembah kubur. Petakan sembah ni apa sebenarnya? Sembah ni hanya boleh ditujukan kepada Tuhan. Kecuali secara metaforikal majaz, awak menyembah raja, contoh. Apa? Hadap sembah orang kata kan? Sembah patik harap diampun. Tapi bila dalam bahasa keagamaan, bila sebut sembah, dia bukan sembah yang tu. Sembah mesti kepada Tuhan. Betul? Awak tak boleh sembah makhluk. Kalau awak etikat ni adalah makhluk, awak tak akan boleh sembah dia. Sembahkan lagu. Mempersembahkan tu cerita lain lah kan. Thank you for that good laugh. Dalam istilah dengan hadis ad-du'a huwal ibadah. Ini ad-du'a huwal ibadah. Ini pun satu kefahaman yang cacat dan timpang dan selekeh. Mengatakan bahawa ad-du'a huwal ibadah. Maksud dia apa? Segala doa itulah ibadah. Doa ni terpecah kepada apa sahabat-sahabat? Ada doa nida. Doa nida ni apa? Panggil. Bila awak panggil seseorang tu, awak sembah dia ke? Ada doa talab. Minta. Bila awak minta daripada seseorang, maksud awak sembah dia ke? Apa maksud doa wal ibadah dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah? Ibadah paling besar. Doa itu sejujurnya adalah awak meminta, menyerah diri kepada Tuhan, mengakui kelemahan. Itulah hakikat ibadah Nabi kata. Itulah hakikat kehambaan. Bila kita berdoa kepada Allah, bila kita seorang diri contoh, itulah tanda seseorang itu memperhambakan diri kepada Allah. Ya Allah, I have nothing. I ask from you. Kau maha berkuasa. Aku tak ada apa-apa. Itu the essence of ibadah. Tapi puak-puak ni dia faham apa? Siapa yang buat doa, you doa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itulah ibadah, itulah sembah. Ini kefahaman cacat dan buruk. Ini yang buat orang mentakfir sesama sendiri. Syirikkan, menumpahkan darah sesama umat Islam. Inilah asas Muhammad bin Abdul Wahab. Kesalahfahaman yang fatal. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafsirkan hadis itu begitu. Jujur dengan saya, mana satu lebih salim? Mana satu penjelasan yang lebih selamat? Awak kata doa, doa panggil, itu bukan ibadah. Doa awak minta seseorang sesuatu, tak semestinya ibadah. Dia kata tak, minta kepada orang dah mati. Kenapa minta kepada orang dah mati itu automatik murtad? Kenapa? Sahabat-sahabat yang masih ada saki-baki yang macam, betul juga Ustaz. Keluarkan sekarang. Be frank. Ustaz, bagi saya betul. Ustaz, itu syirik akbar. Minta kepada orang dah mati. Soalan saya, kenapa minta kepada orang mati terus syirik akbar? Sebab dia tak mampu, Ustaz. Ini soalan dia. Bila kita minta seseorang buat sesuatu yang dia tak mampu buat, macam mana benda tu jadi syirik? Ada batu 500 kg ni. Dia cakap, tolong saya angkat. Awak tak boleh angkat benda tu. Syirik. Adakah saya telah mensyirikkan awak dengan Allah? Itu apa sebenarnya? Itu kejahilan. Kebodohan. Itu kebodohan. Bukan syirik akbar. Macam mana boleh jadi syirik akbar? Itu kesalahfahaman dia. Kata dia menganggap wali sekian-sekian ni, Allah bagi rahmat kepada wali ni untuk doakan. Hakikatnya Allah tak bagi pun. Adakah itu syirik akbar? Macam mana itu boleh menduakan dengan Allah? Macam mana boleh mensyirikkan Allah dengan cara macam tu? Ini bagus soalan Ustaz Engku kepada Ustaz Salman dalam dialog tersebut. Betul tak? Dia tanya, boleh tak Ustaz Salman jadikan saya Prime Minister, Perdana Menteri? Ya. Hanya kerana Ustaz Salman tak mampu jadikan saya Perdana Menteri, adakah saya bila minta Ustaz Salman jadikan saya Perdana Menteri, saya telah melakukan syirik? This is a good argument. Yang ulama-ulama kita dah bagi argument ni dah lama dah sebenarnya. So apa sebenarnya core dia? Apa sebenarnya mensyirik akbarkan seseorang? Bila ada i'tiqadur rububiyah, bila dia anggap orang tu Tuhan, barulah perbuatan itu sebagai syirik akbar. As simple as that. As clear as that. As clear as daylight. Yes. Ada seorang sahabat, dia minta Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada engkau untuk bersama dengan engkau dalam syurga. Benda ni Nabi pun tak boleh buat. Dan Nabi tak kata kafir. Kan, kau telah kafir. Kau telah minta aku sesuatu yang aku tak mampu buat. Nabi kata banyakkan sujud. Sahabat tu minta direct pada Nabi. Ya Rasulullah, aku nak bersama dengan kau kat akhirat. Adakah Nabi kata, ni tak boleh minta aku tak ada kuasa. Look at our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Look at the beauty of Ahlussunnah wal Jamaah. The middle path, the Siratul Mustaqim, al-wasat.
kita be very careful in this matter.